وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله فين وصلنا؟ أدري. هذا في الباب. مرحبا. في الباب العقيدة وما يتعلق بها. ini mama dikit. Akidah. عليك بالعربية اللغة العربية. هذا هو. Pada zaman ini memasukkan orang yang alim. هذا البركة. قرأ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sa'ir sahih qala. Jangan mengikut buta tuli. Pada zaman ini memang sukar melihat seorang alim yang beramal dengan ilmunya. Jika Anda lihat seorang alim pada zaman ini membuat sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu dari hal-hal yang dia sendiri jahil tentang perkaranya, apakah memang betul atau batil, maka jangan sekali-kali Anda merasa cukup dengan hanya melihat apa yang dibuatnya atau ditinggalkannya sebelum Anda sendiri yang menanyakannya tentang wajahnya dalam syarak. Apakah memang betul atau batil? Maka jangan sekali-kali Anda merasa cukup dengan hanya melihat apa yang dibuatnya atau ditinggalkannya sebelum Anda sendiri yang menanyakannya tentang wajahnya dalam syarak dan hukumnya menurut agama. Orang Muslim tidak perlu menuntut ilmu apa yang fardu ke atas dirinya sampai mengambil masa yang panjang. Dan sebenarnya tidak perlu dia bersusah payah kerananya, sebab perkaranya mudah sekali. Seorang pelajar yang cerdas yang mahu mempelajari semua ini hanya boleh duduk di majlis seorang alim yang cekap dan luas ilmunya semasa sejam dua saja untuk mengetahui semua itu. Sekali peristiwa, pernah seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW padahal beliau sedang berada di atas mimbar berpidato. Orang Badui ini minta beliau untuk mengajarnya apa yang diajarkan Allah kepadanya. Beliau lalu turun dari atas mimbar itu dan mengajarkannya. Kemudian beliau naik semula ke atas mimbar itu dan menyelesaikan pidatonya tadi. Kesimpulannya bahawa barang siapa yang mahu selamat dan mendapat manfaat, maka hendaklah dia tiada memasuki ke dalam sesuatu perkara. Dan jangan memutuskan sesuatu perkara jika dia sudah terlibat dengannya, melainkan sesudah dia tahu apa hukum Allah dalam perkara itu. Biar dia wajibkah, sunatkah, atau memang dibolehkannya atau diharamkannya. Kerana semua perkara itu tiada lepas dari salah satu dari hukum-hukum yang empat ini. Dan tegasnya bahawa perkara ini adalah wajib ke atas setiap Muslim, yang khusus dan yang umum. Kemudian kaum mukminin itu terbagi kepada yang umum dan yang khusus. Orang umum itu berkerap kali tersungkur pada meninggalkan yang wajib dan membuat yang haram. Maka yang paling baik sekali bagi orang yang dalam kategori ini ialah yang menyegerakan bertaubat dan beristighfar. Jarang-jarang mahu membuat ibadat-ibadat yang sunnah, tetapi gemar sekali melakukan yang mubah, yakni dibolehkan hukumnya. Manakala orang yang khusus, mereka itu tetap menunaikan segala yang wajib serta meninggalkan pula semua yang haram dengan berdaya upaya. Kemudian mereka sangat memelihara diri dalam membuat ibadat-ibadat yang sunat dan sangat kurang mengejar mana yang mubah itu, kecuali apa yang bakal menariknya kepada menurut perintah dan menjauhkan mencegah. Hanya daripada Allah sahajalah datang taufik. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du.
Setelah dibahaskan sebelum ini berkenaan dengan pentingnya mencari ilmu. Dan tujuan daripada mencari ilmu ini agar supaya ibadah kita menjadi benar dan sah. Dan terselamat daripada melakukan ibadah yang tidak diterima disebabkan oleh kerana kejahilan kita. Oleh sebab yang demikian, mencari ilmu itu satu kewajiban bagi setiap muslim. Dan ilmu yang dicari terbagi kepada dua bahagian. Ada yang bersifat ilmu fardhu ain, yaitu ilmu-ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim. Apapun profesi kita, apa pekerjaan kita, tak kira laki-laki, tak kira perempuan, apa jawatan kita, tak kisah. Yang semua manusia wajib untuk melakukan perintah yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Seperti salat kepada seorang pegawai kaki tangan awam, wajib salat. Kepada seorang CEO, wajib salat. Kepada pengurusi yayasan atau persatuan, wajib salat. Tak kira apapun, wajib salat kepada setiap muslim. Maka apapun profesi seseorang, adalah dia mengetahui selok-belok hukum salat supaya tak tergelincir melakukan salat sementara ia tidak sah disebabkan oleh kerana kejahilannya, seperti mana contoh-contoh yang dibahaskan pada pertemuan yang lalu. Oleh kerana tujuan daripada mencari ilmu itu adalah untuk mematuhi perintah Allah dan untuk mengetahui ibadah kita itu menjadi sah, maka hendaklah kita memerhatikan kepada siapa kita mencari ilmu. Jangan salah memilih guru untuk mendapatkan ilmu daripadanya. Karena kesalahan memilih guru, kesalahan informasi yang didapat akan menyebabkan yang hak jadi batil, yang batil akan menjadi hak. Oleh sebab yang demikian dikatakan zallatul alim, zallatul alam. Orang alim itu kalau tergelincir, alam akan tergelincir. Maksudnya pengikutnya akan tergelincir. Olehada baginda Rasulullah bersabda, ajra'ukum 'alal futya ajra'ukum 'alan nar. Orang yang paling berani dalam memberi fatwa, yakni suka bercakap, suka beritahu saja hukum-hukum macam tu, kondem sana, kondem sini. Yang paling berani dalam berfatwa tanpa memastikan muqaddimatul fatwa, ilmu-ilmu yang boleh membawa seseorang kepada fatwa. Maka orang yang paling berani dalam berfatwa tanpa memastikan dasar-dasarnya, maka dia adalah orang yang paling berani menuju ke neraka, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh sebab yang demikian, Al-Imam Ibn Sirin mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kamu. Hendaklah kamu memastikan daripada siapa kamu belajar ilmu agama. yakni memastikan dengan siapa kita belajar. Faham dong? Walihada di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada Nabi Musa untuk belajar pada Nabi Khidir, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Musa bahwasanya Nabi Khidir ini sifatnya adalah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan kepadanya, kepada Khidir, daripada kami, daripada Allah ilmu. Ianya adalah memberitahukan bahwasanya silsilah sanadnya, ilmu yang didapat oleh Nabi Khidir itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian pentingnya memastikan guru yang kita akan ambil ilmunya, hendaklah dia ambil ilmu itu daripada siapa. Kalau ilmu yang didapat daripada guru itu daripada Google, atau daripada hasil bacaan sendiri tanpa menghabiskan masa yang cukup belajar daripada para masyayikh, maka belum layak untuk menjadi seorang guru yang diambil ilmunya. Kerana belum tentu apa yang didapat itu adalah ilmu yang sebenar dan betul karena dia tidak berguru.
Tidak mungkin seseorang akan menjadi alim tanpa berguru. Faham tuh? Walihada di dalam sunnah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini mesti berguru. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa 'allamnahu min ladunna ilma, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam." Allah mengajarkan kepada engkau wahai Rasulullah Muhammad ilmu yang kau tak ketahui. Allah berfirman kepada berfirman dalam Al-Qur'an menyentuh tentang Nabi Adam, "Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha." Dan Allah mengajarkan kepada Adam, mesti ada silsilah pengambilan ilmu itu. Paham dong? Lihada, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Oleh sebab yang demikian diingatkan oleh Imam Al-Haddad, jangan kamu suka mengikut orang yang hanya dilihat daripada perawakannya saja. Mungkin daripada pakaiannya, mungkin daripada wajahnya. Nampak pakaiannya, pakaian religius. Pakaiannya, pakaian agamawan. Pakaian agama ini macam-macam. Budaya kita mungkin pakaian agamanya pakai songkok, atau pakai jubah, atau pakai serban, atau pakai selendang. Walaupun pada bahagian-bahagian tertentu itu ada yang merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di beberapa negara lain mungkin agamawan itu pakaiannya tak pakai songkok, hanya pakai mungkin macam kain yang menutup antara bahu dan dalamnya ada jubah, atau ada orang pakaian agamawan mungkin pakai baju warna-warna tertentu atau coach tertentu. Jadi kalau agama ini hanya dilihat dari segi pakaiannya sahaja, maka siapa saja boleh pakai pakaian itu dan akan dinilai sebagai seorang agamawan. Sampai maaf cakap kalau keledai dipakaikan pakaian, tak boleh jadi guru untuk diambil ilmunya. Dan dengan demikian tidak boleh diukur dengan pakaian. Pada masa yang sama, bukan terus pakaian itu dihina. Bukan pakaian itu ditolak. Seperti orang menuduh yang pakai serban ini macam agama lain. Agama itu pakai serban. Paham dong? Tentunya tidak dapat disamakan pada konten, walaupun nampak segi zahir itu sama. Kalau tidak, nanti orang pakai tie, semua samalah dengan orang yang pakai tie. Of course tak sama. Dengan demikian, tidak boleh juga agama ini hanya dilihat daripada gelaran sahaja. Sehingga orang yang bergelar dengan gelaran tertentu akan dijadikan sebagai rujukan dalam ilmu agama. Tidak pun juga. Walaupun biasanya kalau orang sudah memiliki gelaran dalam bidang-bidang tertentu, dia sudah kaji, dia sudah belajar, namun tak boleh dinilai hanya dengan gelaran sahaja. Ianya adalah mesti dilihat daripada akhlaknya. Mesti dilihat daripada rasa takutnya kepada Allah. Waraknya, zuhudnya, ikut sunnahnya sampai di mana. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, dengan siapa saya perlu untuk duduk belajar?" Ini kalau nak belajar itu belajar dengan siapa? Nabi menyebutkan kriteria. Man dzakkaraka billah ru'yatah. Kamu kalau belajar pada orang yang kalau kamu tengok mukanya, kamu ingat Allah. Yani mukanya itu menampakkan bagi orang yang melihatnya, ini orang baik. Subhanallah. Tengok, subhanallah. Yani tidak ada hal seperti ini pada wajah seseorang yang fasik atau yang bermaksiat. Mesti orang yang ingat kepada Allah, sehingga dengan melihatnya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mereka itu ada kepada wajah-wajah mereka karena mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nampak. Man dzakaraka billah ru'yatah. Yang kalau kamu tengok kepada dia, kamu ingat kepada Allah. Kemudian yang kedua, yang kalau kamu duduk dengannya, kamu akan bertambah ilmunya. Artinya, kalau duduk dengan dia, yang dibicarakan tuh ilmu. Bukan omong kosong. Man zadaka ilman atau man zadaka fil ilmi mantiquh atau kama qal, yang boleh menambahkan ilmu padamu pada ucapannya. Duduk dengan dia, apa dia kata tu selalu memberi tambahan ilmu pada kita. Nah, ini orang yang kamu perlu ambil ilmu daripada dia. Yang ketiga adalah yang kalau kamu bersama dengan dia, kamu akan semakin bertambah semangat beramal untuk mendapatkan pahala di negeri akhirat. Ini kriteria orang yang perlu kita duduk dengan dia, perlu kita belajar dengan dia. Allah, nak jumpa di mana yang macam ini? Yang bergelar ramai. Yang pakai pakaian, nampak pakaiannya ulama pun ramai. Tapi yang kalau kita tengok, kita ingat Tuhan. Subhanallah. Kalau kita duduk dengan dia, kita makin bertambah ilmu daripada apa yang kita ada. Kalau kita duduk dengan dia, makin semangat untuk beramal. Menambahkan pahala kita di akhirat. Semoga Allah perjumpakan kita dengan orang-orang yang macam ini, supaya kita dapat belajar dengan para masyayikh yang mengingatkan kita kepada Allah, yang menambahkan amal kita untuk mendapatkan pahala di negeri akhirat dan menambahkan ilmu kita. Rabbal alamin, ya Rabbal alamin, ya Rabbal alamin. Naam. Sebab demikian tidak boleh fokus hanya kepada luaran sahaja. Pun bukan bermakna apa yang ada pada luaran itu terus ditolak, terus kita menghukum kepada dalamannya. Tidak demikian. Faham tu? Oleh hadza pentingnya untuk mencari ilmu daripada orang yang ahli dan pentingnya melayani ilmu kepada orang yang mahu belajar. Tengok baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang dinukil oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Nabi tengah ceramah, tengah khutbah, ada datang seorang. Ya Rasulullah, aku datang daripada jauh, aku nak belajar. Kata Nabi, Nabi turun daripada mimbar. Ini khutbah. Nabi turun daripada mimbar, duduk private class. Dibikin oleh baginda Rasulullah SAW. Berdua saja dengan badu itu. Di ujung sana masjid. Selesai diajar beberapa saat, kemudian badu itu balik, Nabi sambung balik khutbahnya. Faham dong. Bagaimana perhatian Nabi kepada orang yang mahu belajar. Tapi karena mesti ada semangat untuk belajar. Gurunya ada, muridnya ada, semangatnya tak ada. Guru tak bersemangat, murid tak bersemangat. Nak jadi belajar macam mana? Guru bersemangat, murid tak bersemangat, tak berfaedah. Murid bersemangat, guru tak bersemangat, tak cukup, tak sempurna. Mesti kena dua-dua. Faham dong? Dan dalam suasana PKP ini dan kadang-kadang tak boleh berjumpa, ya kan? Kena online. Bila seseorang mempunyai masyhad yang dalam, masyhad yang luas, kalau belajar hatta melalui online, seakan-akan berhadapan dengan gurunya, mendapat di satu majlis, sama seperti seakan-akan tak berlaku. Al-madad ala qadr al-mashhad. Apa yang didapat olehnya berdasarkan dengan apa yang dia nampak daripada nur basirah, daripada cahaya, dari pandangan penglihatan hatinya. Dia akan dapat. Amma yang dia belajar melalui online, Ustaz, Syekh ini kan tak nampak apa kita buat. Tutup je kamera, kita minum kopi saja. Mana boleh nampak? Boleh saja dia boleh cakap macam tu. La madad wala mashhad dia dapat. Faham dong? Apa yang akan kita dapat daripada Allah bergantung kepada kita punya masyhad.
Apa yang kita tengok daripada mata hati kita, itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham, Tom? Ada bagaimana baginda Rasulullah melayan kepada seorang badui yang memohon belajar. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita, menunjukkan kita pada para masyayikh untuk kita dapat belajar daripada mereka dan mendapatkan barakah dan ilmu bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Hari ini kita ringkaskan kelas sedikit sebab ada tuan. Setelah kita akan sambung pada hari yang akan datang insyaallah. Al-Fatihah lana wa lana Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ahli baiti ashabihi wa zawjihi dzurriyyati ma tanasula min khususan. Nama Abdullah bin Al-Haddad wa nafar min Allah darajatihim min jannah. Wa nabsharahum anwarihim wa lahum barakatuhum wa nafaatihim dadan wa fid dunya wa wal akhirah. Ala hadhihi al-musalih min akhiratin wal akhirah. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban. بلغنا رمضان وإنا على الصيام والقيام واحفظنا من الآثام يا عزيز يا علام وأعنا على تلاوة القرآن والتدبر لمعاني والفهم لأسراره يا رباه يا غوثاه يا أرحم الراحمين على هذين المصالح شمال الآخرة والآخرة وارفع عنا الوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها ما بطن واحفظنا من وأولادنا وطلابنا ومن أوصانا بالدعاء والمسلمين والناس أجمعين من الأمراض والأسقام ظاهرة باطنة يا أرحم الراحمين على هذه المصالح شمال الآخرة والآخرة وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ربنا تقبل صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.